Bismillah. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini Tadabbur Kontok yang ke-154. Tadabbur Kontok 154 masih bercakap tentang tema masa depan. Jom kita recall apa yang telah kita tahu tentang tema masa depan. Pertama, hanya Allah yang tahu setiap inci dan setiap terperinci tentang masa depan. Yang kedua, Allah menguasai sebelum masa depan dan selepas masa depan. Yang ketiga, kita ramal masa depan, Allah tahu masa depan. Yang keempat, kita rancang masa depan, Allah tentukan masa depan. Yang kelima, tugas kita adalah untuk bersiap-siap untuk masa depan, hari esok. Yang keenam, bertakwa adalah persiapan terbaik untuk masa depan, untuk hari esok. Sama ada hari esok dunia ataupun hari esok akhirat. Yang ketujuh, kita buat habis baik, Allah tentukan yang terbaik. Dan yang ke-8 kita study pada sesi yang lalu adalah kembalikan urusan masa depan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini pula Tadabbur Kontok yang ke-154. Kita nak study ataupun kita nak sentuh tentang surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 7. Kita semak satu ayat tu sahaja pagi ni. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 7. Ayat 7 ni bercakap tentang apa tuan-tuan? Al-Qasas 28 ayat 7 ini latarnya adalah tentang Nabi Musa AS. Kelahiran Nabi Musa AS. Tuan-tuan, Nabi Musa AS ini dia lahir dalam keluarga Bani Israel, hamba. Namun saya rasa tuan-tuan pun tahu bahawa Nabi Musa AS ini waktu dia lahir, tahun yang dia lahir itu perintah daripada Fir'aun laknatullahu alaih untuk dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Justru itu kelahiran Musa pada tahun itu adalah tahun yang anak-anak lelaki Bani Israel akan dibunuh. Jadi untuk mengelakkan Musa dibunuh ini, maka Allah perintahkan ibu Musa untuk hanyutkan Musa ke sungai, Nil. Yang tu saya rasa semua orang tahu. Maka tuan-tuan, yang pentingnya hari ni, ayat 7 yang kita nak study ni tuan-tuan adalah tentang kisah perintah dan arahan Allah untuk hanyutkan bayinya ke dalam sungai tersebut. Sebab tuan-tuan, bahagian ini ada bercakap tentang isu masa depan Musa. Isu yang Allah janjikan kepada ibu Musa tentang masa depan ibu itu dan juga masa depan Musa. Jom kita simak. Ayat 7, kita tengok skrin. Allah menyebutkan, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Wahyukan apa? Kami wahyukan kepada ibu Musa. Apa yang Allah wahyukan kepada ibu Musa? Ardi'ihi. Susukan bayi itu. Tentera sedang cari kat luar. Anak-anak Bani Israel, kalaulah bayi ini menangis, maka bayi ini akan dibunuh. Kalau bayi ini menangis, bayi ini akan dibunuh. Maka perintah daripada Allah Ta'ala kepada ibu Musa ini, ardi'ihi. Wahai ibu Musa, susukan bayi itu. Oh tuan-tuan, saya kena sentuh begini. Ini adalah Allah berfirman kepada ibu Musa. Okey, ringkasnya oleh sebab kita masa suntuk, apa yang berlaku adalah Jibril datang kepada ibu Musa dan Jibril telah memerintahkan, wahai ibu Musa, susukan bayi itu. Saya tahu mungkin sebahagian tuan-tuan duk bayang kata, betul ke Jibril datang? Bukan ilham ke? Saya tak mau masuk perbincangan tu panjang sangat sebab ini bukan kelas tadabbur. Ini cuma satu perkongsian kontok sahaja. Version ataupun tafsiran yang paling saya terima adalah, yang paling memuaskan hati saya adalah, Jibril datang kepada ibu Musa sewaktu ibu Musa sedang menggendongkan bayi Musa yang baru lahir tersebut. Lalu Jibril sampaikan firman Allah kepada ibu Musa, ardi'ihi. Susukan bayi itu. Lalu disusukanlah bayi tersebut. Nabi Musa pun minumlah susu ibunya kali pertama. Tuan-tuan lihat, dekat sini isu usaha dia. Dekat sini adalah isu usaha. Susukan bayi itu sebagai persiapan untuk masa depan. Apa masa depannya? Dah tahu dah bahawa masa depan yang kemungkinan berlaku adalah bayi itu akan dibunuh. Sebab itulah
apa yang sedang dirancang oleh pihak belah sana, maka kamu kena buat habis baik. Apa buat habis baik ya? Habis baiknya adalah buat baby itu berhenti menangis. Bagaimana? Ardi'ihi. Susukan bayi itu. Tuan-tuan tahu bahawa bayi menangis atas beberapa sebab. Memberi susu ibu kepada bayi bukan memastikan bahawa bayi itu akan berhenti menangis. Tuan-tuan dengar saya elok? Bayi ni menangis atas banyak sebab. Dia bukan semata-mata kerana dia dahaga. Bukan semata-mata kerana dia lapar. Bukan semata-mata dia menangis kerana dia nak susu. Bayi boleh menangis atas 1001 sebab. Namun, ini penting pada isu usaha tu. Bayi menangis, usaha pertama kamu buat bagi menyusu. Mungkin dia nak tukar pampers kot. Jangan risau. Itu second thing kemungkinan berlaku. Usaha dengan apa kamu ada dulu. Usahanya adalah susukan bayi itu. Maka susukan bayi itu dan Nabi Musa AS yang baby tersebut berhenti menangis. Selesai. Tapi tuan-tuan, ini sebelum kita baca lebih lanjut, namun kalaulah nanti bayi ni menangis sebab contohlah dia tak selesa ruam naik, ataupun ada jamuk gigit, ataupun dia tak selesa sebab dia sendawa, ataupun apa-apalah perut kembung apa-apa, menyusu bukan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Macam tu nanti maksudnya masa depan, apa nak berlaku next tak payah fikir lagi. Yang pentingnya adalah kamu usaha dan buat habis baik dulu. Itu isu benda besar yang saya nak tekankan kat tuan-tuan. Maka dalam konteks Nabi Musa AS, Allah sampaikan kepada ibu Musa, ardi'ihi, susukan bayi itu. Maka berikutnya tuan-tuan, kita tahu bahawa menyusukan bayi itu adalah jangka masa pendek. Penyelesaian jangka masa pendek. Itu persiapan jangka masa pendek. Apa persiapan jangka masa panjang? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Ingat balik. Apakah persediaan hari esok yang paling baik? Sepatutnya tuan-tuan dah tahu dah. Bersiap untuk hari esok yang paling baik adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, persiapan ibu Musa yang pertama adalah ardi'ihi, susukan bayi itu. Itu persiapan pertama dia. Itu adalah buat habis baik ibu Musa. Kemudian tuan-tuan kena ingat, buat persiapan, tapi persiapan masa depan paling baik adalah takwa. Maka bagaimana takwanya ibu Musa? Fa'iza khifti alaih. Allah ataupun Jibril sampaikan dekat ibu Musa. Fa'iza khifti alaih. Kalau kamu, wahai si ibu, risau ataupun bimbangkan tentang baby tu, nanti dia menangis lagi. Nanti dia menangis sebab lain pula, bukan sebab menyusu. Lagi tentera dengar dia menangis sebab isu lain, bukan sebab isu dia menyusu. Dan ini baru hari pertama. Macam mana kalau hari kedua, ketiga, keempat? Macam mana? Fa'iza khifti alaih. Kalau kamu bimbang keadaan baby ni, fa'alqihi fil yammi. Kamu lemparkan, kamu hanyutkan bayi ni ke dalam sungai itu. Tuan-tuan, arahan daripada Allah kepada ibu Musa adalah hanyutkan bayi ni ke dalam sungai. Tuan-tuan tinggal kataan dulu. Dari segi logik, tidak ada logik langsung untuk hanyutkan bayi ke dalam sungai. Ingat tuan-tuan, kena faham begini. Ibu Musa, kegusarannya adalah tentera-tentera Fir'aun akan masuk dalam rumah tersebut dan ambil Musa dan bunuh. Itu kegusaran ibu Musa. Kegusaran ibu Musa adalah anak dia akan mati dibunuh oleh tentera-tentera Fir'aun. Itu kegusaran ibu Musa. Jadi, adakah dengan melemparkan ataupun menghanyutkan bayinya dekat sungai itu akan menyelamatkan? Jawapannya, dari segi logik, tidak. Maksudnya tuan-tuan, kalau hari ini, hari saya tengah bercakap ni, ada ibu yang merasakan bahawa hanyutkan bayi ke sungai boleh menyelamatkan bayi tersebut, jawapannya tidak. Dan kalau hari ini ada mana-mana ibu yang hanyutkan anak dia ke sungai, kita sebut itu adalah buang anak. Dan anak tu mungkin mati. Pasti pun mungkin mati. Pertama, hanyut ke sungai. Dalam sungai ada buaya. Dan sungai Nil memang ada buaya pun. Sungai Nil, tempat Musa dihanyutkan tu memang ada buaya pun. Boleh saja bayi ini dihanyutkan ke sungai. Bayi ini boleh dimakan buaya. Bayi ini mungkin boleh peti yang hanyutkan tersebut boleh jatuh. Boleh terbalik. Boleh saja bayi ini mungkin tersangkut dekat mana-mana. Ular makan ke.
boleh saja bayi ini tersangkut dekat mana-mana, dekat pinggir sungai ke apa, tentera jumpa dan tentera tengok, Bani Israel bunuh. Boleh sahaja. Maksudnya, kalau nak ikutkan penyelesaian hanyutkan bayi ini ke sungai, tidak logik langsung. Namun kenapa Ibu Musa buat? Ibu Musa buat kerana takwa. Ibu Musa buat kerana takwa. Takwa terhadap ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda besarnya. Benda besarnya adalah kita buat habis baik, kita usaha habis baik, kita bersiap untuk hari esok, namun persiapan yang terbaik adalah takwa. Apabila persiapan yang terbaik itu datang daripada perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti Ibu Musa, maka Allah tak akan kecewakan orang yang bersiap dengan ketakwaan. Kita baca balik ayat ni. Ardi'ihi, susukan bayi itu. Fa'iza khifti alaih, seandainya kamu bimbang keadaan bayi tersebut, fa'alqihi fil yammi, maka lempar ataupun hanyutkan budak itu dekat sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih. Bila kau takwa kepada Allah, bila kau lempar ataupun kau hanyutkan budak di dalam sungai tersebut, wala takhafi wala tahzani, kamu tak payah bimbang, kamu tak payah sedih, relax saja. Maksudnya tuan-tuan, bila kita takwa kepada Allah Ta'ala, bimbang bukan lagi sebahagian kepada kita, sedih bukan lagi sebahagian kepada kita. Sebab kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada dua benda. Kamu tak bimbang, tak payah bimbang, tak payah sedih. Saya nak tanya tuan-tuan tentang bimbang dan sedih. Bimbang tentang apa? Sedih tentang apa? Pelajar tadabbur tahu benda ni. Tuan-tuan, manusia bimbang tentang apa dan sedih tentang apa? Manusia dia khauf, dia bimbang tentang masa depan. Manusia dia bimbang tentang masa depan. Dia bersedih tentang masa lalu. Maka ayat ni beritahu, kalau kamu takwa kepada Allah, ingat takwa kepada Allah dalam konteks Ibu Musa adalah ikut perintah, hanyutkan ke sungai. Itu takwa dia. Ayat ini beritahu, kalau kamu takwa kepada Allah, wala takhafi wala tahzani, kamu wahai perempuan, kamu wahai Ibu Musa, kamu tak perlu bimbang, kamu tak perlu bersedih. Kamu tak perlu bimbang tentang masa depan, kamu tak perlu bersedih tentang masa lalu. Kamu tak perlu bimbang, kalau aku hanyutkan nanti baby ni jadi apa? Kamu tak perlu bimbang tentang masa depan baby ni. Wala tahzani, kamu tak perlu bersedih tentang masa lalu. Apa tentang masa lalu? Takwa kepada Allah, hanyutkan sahaja, duit, dan tak perlu sedih apabila benda tu kelihatan macam tak logik, kelihatan macam memenatkan, kelihatan macam merugikan. Wala tahzani, tak perlu bersedih tentang masa lalu. Maksudnya tuan-tuan, bayangkan begini. Kalau dia lempar sekarang, kemudian 3-4 jam kemudian dia teringat balik, lah aku baru je hanyutkan anak aku ke sungai. Itu dah jadi masa lalu. 4 jam lepas aku hanyutkan anak aku ke sungai. Itu dah masa lalu. Wala tahzani, kamu tak perlu sedih. Kamu tak perlu sedih tentang tindakan kamu masa lalu, kalau tindakan kamu masa lalu itu adalah tindakan yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Kamu tak perlu bimbang tentang masa depan apabila tindakan kamu sekarang adalah tindakan takwa kepada Allah. Persiapan kamu sekarang persiapan takwa kepada Allah. Dan kamu tak perlu bersedih tentang masa lalu, kalau masa lalu kamu itu adalah takwa kepada Allah, dan juga sekarang kamu sedang takwa kepada Allah. Wala tahzani, kamu tak perlu bersedih. Kenapa kita tak perlu bimbang tentang masa depan kita bila kita takwa kepada Allah? Kenapa kita tak perlu bersedih tentang masa lalu kita bila persiapan kita adalah takwa kepada Allah? Ayat berikutnya, Allah memberitahu kepada Ibu Musa, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sebab berkenaan dengan masa depan dia, masa depan baby tu, Allah beri jaminan, inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami pasti akan kembalikan bayi ini kepada kamu, wahai Ibu Musa. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan bayi ini, wahai Ibu Musa, salah seorang daripada para rasul. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ibu Musa. So tuan-tuan, apabila kita takwa kepada Allah, tak perlu bimbang tentang masa depan. Dan Allah dalam kes ni memberi jaminan tentang masa depan anak ini kepada Ibu Musa. Ingat tuan-tuan, jaminan ini kepada Ibu Musa, bukan kepada Musa. Dengan perkataan saya elok, jaminan bahawa kamu akan dapat balik baby ni,
Dan baby ni akan jadi rasul satu hari nanti. Itu jaminan kepada ibu Musa. Bukan jaminan kepada si baby itu semua. Bukan jaminan kepada Musa. Musa tak tahu apa-apa waktu ni. Saya nak sampaikan dekat sini tuan-tuan. Kalau kita takwa kepada Allah, masa depan kita Allah dah susun dengan susunan yang terbaik. Ingat tak kita bincang sebelum ini? Kita rancang masa depan, Allah tentukan masa depan. Kita buat habis baik, Allah tentukan yang terbaik. Masa depan pasti lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan komen di bawah, bersama Allah masa depan pasti lebih baik. Komen di bawah tuan-tuan, bersama Allah masa depan pasti lebih baik. Bersama Allah masa depan pasti lebih baik. Dan sekarang saya tanya tuan-tuan, adakah akhirnya ibu Musa mendapat semula bayinya? Tuan-tuan semak kisah Musa, akhirnya ibu Musa dapat semula bayinya. Dan bukankah yang lebih masa depan, walaupun si ibu tu telah pun meninggal dunia, akhirnya Musa tetap jadi rasul meskipun si ibu itu tidak sempat melihat anaknya menjadi rasul, tapi ibu dia yakin bahawa si bayi ini akan membesar menjadi rasul suatu hari nanti. Poin dia di sini adalah masa depan bila pun ianya berlaku, maka ia tetap berlaku apabila kita memilih untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, minggu lalu kita bercakap tentang persediaan namun mengembalikan urusan masa depan kepada Allah taala. Maka apabila jaminan itu datang daripada Allah taala sendiri, urusan masa depan memang akan akhirnya kembali kepada Allah taala juga. Lalu apabila Allah memberi jaminan tentang masa depan, maka pastilah masa depan yang Allah jamin itu pasti akan berlaku. Bersama Allah pasti lebih baik. Komen di bawah tuan-tuan, bersama Allah pasti lebih baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ini, komen di bawah dan share video ini. Tulis dekat situ, alhamdulillah saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Sedikit pengumuman. Minta maaf saya semua sikit pagi ini. Dan saya batuk sikit tuan-tuan. Tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan sedar sebahagiannya, ini adalah video rakaman. Sebenarnya waktu saya record ni pukul 12 malam sebenarnya. Malam tadi. Saya record siap-siap Tadabbur Kontok pagi ni sebab waktu tuan-tuan sedang menonton pagi ni, saya ada urusan keluarga bersama anak saya. Kena bawa dia pergi somewhere. Justru itu saya sediakan video ini agar Tadabbur Kontok kita tetap berjalan. InsyaAllah. Tuan-tuan doakan Allah mudahkan urusan saya pagi ni. Jumpa untuk kelas malam ni bagi tuan-tuan yang ikut kelas Tadabbur Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Jumpa tuan-tuan malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontok sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.